banyaknya haiwan berbisa. Nah, wah, nah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak rasa kita boleh mula sekarang lah. Kita mulakan dengan bacaan umum kita. Bacanya. Al-Fatihah. Okey. Sebelum kita mulakan kita punya online class, okey, ada satu perkara penting lah sebenarnya yang mak nak bagi tahu berkaitan dengan awak punya open book quiz. Okey, so open book quiz kita yang tak ada masalah kita akan buat bermula pukul 9 sampai pukul 10.30 kan? Betul tak? Tak silap mak. 9 sampai 10.30. Okey. Dan berkemungkinan besar platform yang kita akan gunakan ialah platform Google. Jadinya sekiranya your Google accounts tu dia didaftarkan atas nama Glamour. Kan, okey, atas nama Glamour. Nama sebenar apa orang kata, katalah nama sebenar ialah apa nama sebenar? Ucup. Okey, Ucup apa nama penuh Ucup mak pun tak ingat kan. Tapi let's say apa tu alamat Google tu, Gmail itu didaftarkan bukan atas nama Ucup lah. Let's say lah Jejaka Melayu Tampan, contoh kan. Okay. So yang pertama kena cari cara untuk rename. Mak tak tahulah nak kena sama ada boleh rename ataupun awak kena create satu akaun yang baru ke, mak tak pastilah macam mana. Kena cari cara sebab besar dah buat. Okay. Oh, so maksudnya dah pernah buat ni yang apa exam pakai Google tu ke macam mana? Sebab Faiz kata dah buat mak. Oh sebab Madam Aisyah suruh buat akaun baru dulu. Okey. So tak ada yang pakai nama Glamour Nama kat email boleh rename Okay, alright. Okay. Sebab kalau macam part 4 dia ramai pakai nama Glamour. Kan, okay. So kalau misal kata selain daripada nama Glamour tu kena tukarlah. Kena rename dia sebab kalau dulu last time Google tak boleh rename. Sama ada bila kata you dah ada satu account yang macam nama yang Glamour tu, so you kena create another account yang pakai nama you sendiri. Last time tu mak dah tak ingat lah beberapa tahun yang dululah kan. So kalau sekarang kalau boleh rename, so better rename lah. Okay, because macam ni dia punya implicationnya ialah ini bila kita dah discuss lah among lecturers kan, kalau kita menggunakan platform YouFuture, kita tak boleh nak detect tahu awak punya aktiviti. Maksudnya adakah memang jawapan tu comes from you ataupun jawapan itu disumbangkan oleh orang lain. Kan, sebab kalau kita menggunakan Google account ni, mak memang boleh nampak. Let's say kertas exam tu memang kertas exam Ajim kan. Tiba-tiba nampak ni kertas Ajim tapi nampak Ucup is typing. So mak tahulah bermaksud korang apa orang kata sharing the answers ke dan sebagainya. Jadi dia akan nampak sebab bila you all type tu memang mak akan nampak. Kalau you all type THE, okay, mak boleh nampak dekat sini you all type THE something macam tu. Kan, okay. So dan typing tu sedang dilakukan ataupun tengah idle, siapa yang type memang boleh nampak. Memang boleh nampak. Mak sebagai admin boleh nampak. Jadinya that's why kita minta student tu untuk gunakan Gmail account yang memang nama sebenar lah, so that kita boleh trace awak ni dah ambil ke belum, dah hantar ke belum dan sebagainya lah. Okay. Dan dikatakan menggunakan platform Gmail juga ialah platform yang
paling kurang lah memakan data awak kan. Dia paling tak lapar lah data ni. Okay. So that's why kita nak menggunakan platform Gmail. Okay. And jangan risau, Mak akan bagi masa, contohlah contoh kita mula exam pukul 9. Tapi Mak akan buka link tu dalam pukul 8.40 ke, macam tu lah, 8.40 ke 8.45 ke kan. So awak akan try, maksudnya awak akan try line, maksudnya bila Mak buka tu 8.40 ataupun 8.45 tu, awak try masuk link tu. Boleh masuk ke, tak boleh masuk ke, sukses ke, tak sukses ke, awak punya internet okey ke tak okey. So Mak akan bagi masa dalam 20 minit hingga 15 minit hingga 20 minit yang pertama tu lah. Okay. Tetapi disebabkan oleh Mak boleh nampak you all typing kan, okay. Bila you all dah masuk tu, okay, logically kalau misal kata tak ada apa-apa masalah, bila you all masuk bermaksud belum pukul 9. Sedangkan kita nak start pukul 9 kan. Okay, Mak bagi you all baca, kalau nak sketch jawapan pun apa ke, boleh sketch atas kertas dulu. Jangan sketch terus dekat dalam soft copy tu, jangan terus type tau. Kantoi sekarang. Okay, so sebab ada lecturer yang dia akan buka link tu pukul 8.59. Tapi sebab Mak faham bila kata kita, yelah kita kan memang related dengan teknologi dan not every student comes from apa orang kata very good internet background, jadinya macam yelah pada Mak is not fair lah untuk nak 8.59 tu baru nak buka. So Mak akan buka lebih awal, tapi dan bila Mak buka lebih awal, you all akan boleh access dan sebenarnya you all dah boleh start menjawab. Tapi because of formality kita ialah pukul 9, jadi masa yang ada sebelum pukul 9 tu boleh bacalah dulu soalannya. Baca, lepas tu boleh rangka dulu, tapi rangka tu atas kertas lah. Jangan rangka tu dekat dah pakai dah type keyboard. Kan, nanti kan bukan, nantilah Mama tengah kelas. Nanti sekarang dengan mak-mak sekali yang kena ni sekarang. Okay. So dan lepas itu 9 sampai 10.30. So selepas 10.30 tu pun Mak bagilah masa dalam setengah jam. Katalah you all kata, Mak boleh tak bagi masa, jawapan saya dah ada tapi saya nak cantik-cantikkan sikit jawapan saya, nak underline, nak boldkan ke apa ke. Mak bagilah setengah jam selepas itu. Maksudnya 10.30 sampai 11 tu. Okay, means pukul 9 sampai 10.30 tu memang fully masa menjawab lah kiranya. Okay, lepas tu 8.45 sampai 9 tu ialah untuk kita testing kita punya connection. 10.30 sampai 11 ialah apa orang kata, nak make up. Nak make up. Kalau misal kata you all buat table tu lari nak kejar ke apa ke, semua waktu tu lah. Okay. So hopefully masa tu cukup lah untuk kamu come out dengan apa orang kata, satu jawapan yang kamu puas hati, okay, dan kamu tak rasa macam tak cukup masa ke, kan. Jadinya di pihak mak pun cuba untuk be lenient lah on that, okay, sebab kadang-kadang kita faham kan bila kita, yelah especially bila laptop awak pun dah 24/7 on je kan, macam laptop mak ni pun dia dah jadi macam macam nak kejut dia tu macam susah. No lah, tadi bila Mak buka apa Google tu kan berapa kali crash. Okay, so kita cubalah tolerate. Di pihak Mak pun Mak cuba tolerate. So di pihak you all belajar betul-betul dan give the answers tu yang the best lah. Okay, so basically apa yang kita akan cover today, basically apa yang akan masuk dalam kita punya open book quiz sehingga apa yang kita dapat cover hari ni. Sampai hari ni punya ni lah, sampai hari ni punya belajar. Tetapi whatever yang kita cover hari ni tidak habis lagi kita punya chapter 4. So dia ada lagi satu lagi bahagian, okay. Tapi yang bahagian tu kita akan sambung minggu depan.
Jap. Okay, so basically apa yang apa orang kata, apa yang kita cover sampai hari ini, dia akan cover sampai open book quiz, tetapi kita punya chapter 4 tu belum habis lagi, belum settle lagi. So akan ada lagi kita punya satu lagi subtopik, baru kita boleh habis chapter 4. Okay, jadi kalau ikutkan chapter 4 tu Mak akan bawa ke minggu depan. Okey, maksudnya minggu depan kita ada satu lagi live session. Okey. Tengok keadaan kalau misal kata Mak sempat untuk videokan that part, so kita tak payah nak ada live session lah untuk next week. Tapi kalau misal kata Mak tak sempat, kita adalah satu live session masa hari Isnin tu. Hari Rabu tu Mak biarkan kamu untuk apa orang kata? Untuk study. Sekejap. Sekejap ya, dia tak tahulah kenapa Mak punya laptop pagi ni. Mak rasa Mak shut down, bukan Mak sleep je. Okay. Hey. Janganlah buat hal. Okay. Alright. Okay, ni sebenarnya ialah apa orang kata slide lama sebenarnya, tapi masih boleh gunalah because of yang apa orang kata yang sebelum ni yang Mak guna yang dalam PDF tu kan. Okay, yang dalam PDF tu pun boleh juga guna, cumanya ada point-points yang apa orang kata yang dia tak ada, dia macam ada benda yang dia ringkaskan, so Mak still guna Mak punya slide yang lama lah. Okay. Alright, so untuk hari ni kita akan cover about the CPU processing method. Okay, so bila kita sebut pasal CPU, awak kena faham lah. Contoh CPU tu macam kita ada Intel kan, Intel 8086. So apa processing method yang digunakan oleh Intel 8086 supaya it is fast enough dan it can attract customers ataupun student untuk nak beli dia punya laptop. Kan contohlah kata kalau macam selain daripada Intel kita ada AMD Ryzen kan. Okay. So kalau AMD Ryzen tu apa pula dia punya processing method yang digunakan? Mungkin mungkin sama dengan Intel 806 tapi mungkin tak sama dengan Intel 8086 because of apa orang kata companies dalam IT ni kan, Intel, Acer, apa lagi, Dell, kan company tu dia bersaing. So bila dia bersaing, salah satu daripada cara persaingan dia tu is dia nak orang belilah dia punya laptop kan. So dia kena offer things yang berbeza daripada dia punya competitor. So in order untuk nak menjadikan laptop dia tu berbeza, so mungkin the processing method yang digunakan tu pun berbezalah, kan? Okay. So kita ada 4 jenis, okay, processing method. So we have the multi-processing. Siapa masuk? Ada siapa-siapa masuk ke? Lagi? Okay. So kita ada apa orang kata, kita ada 4 types of processing method.
kita ada multiprocessing, superskala, pipelining and also CISC and RISC. So daripada empat-empat ni selalunya dia punya apa orang kata? Dia punya pair dia tu kalau pipeline ni dia akan pair dengan superskala. Okay, CISC dengan multiprocessing ni dia satu pair. Apa yang Mak kata satu pair ni maksud Mak ialah kalau dalam soalan test ataupun dalam soalan kuis kan, kuis ke final exam ke, kita boleh nampak tau trend dia. Kalau dia tanya pasal contoh dia ada question 1. Question 1 A dengan B. Katalah A ni dia dah tanya pasal multiprocessing kan. Yang B mesti dia akan tanya pasal CISC ataupun RISC. Ni yang maksud Mak dia punya pair. Yang ni dia tak cover, dia tak akan tanya. Tapi kalau misal kata dia punya pair kan, okey katalah question tu ada A, ada B. A tu dia dah tanya pasal pipeline. Okey, yang B ni mesti dia akan tanya pasal superskala. Yang ni dengan ni dia tak tanya. Tu maksud Mak dia punya pair. Okey, selalunya kalau kita nak tengok cara soalan tu dia digubal, dia akan macam tu. Kan kalau misal kata awak tengok soalan final yang lepas-lepas kan, kalau dia dah tanya multiprocessing, mesti yang ni dia tak tanya. Sebab dia bukan dia punya pair dia. Okay. Alright. So untuk kita nak apa orang kata implement the CPU processing method, okay, ada a few techniques lah. Okay. Jadi tekniknya ialah yang pertama kita ada separate, fetch and also execute units, okay. Lepas tu overlapping the instruction cycle, dan yang ketiga nak execute more than one instruction in a clock cycle. Okay, ni basically ialah dia punya general lah, okay, generally. Alright, okay. So secara lebih spesifik memang dia akan pecahkan kepada yang empat ni lah. Dia akan pecahkan kepada yang empat ni. Okay. So kita tengok method yang pertama ialah method pipelining. Ada tak dia punya gambar? Okay. Bila kita ada method pipelining, kan kita ada yang fetch dengan execute tu kan. Fetch, execute, cycle. Yang mana kalau fetch ni dia akan ada dua kan. Fetch dengan decode. Lepas tu execute ni dia ada execute dengan write back. Write back ni ialah store lah. Okay, dan dia akan ada dia punya clock pulses. Satu ni ialah satu clock pulses. Okay, dia macam ni. Okay, ini ialah penerangan dekat buku teks lah kan. Okay, tapi penerangan yang lebih simple, okay, katalah. Ni sistem UiTM Kita ada part 1, part 2, part 3, part 4, lepas tu part 5 kan? Okay, alright. Cara UiTM punya intake, okay, student intake. Okay, student intake. Dia mengambil kaedah pipeline. Okay, apa yang Mak sebut kaedah pipeline ni ialah dia macam ni. Sekarang ni awak dekat dalam part 2, betul? Okay, sekarang awak dekat part 2. Idealnya dekat part 1 ni kan kosong kan. Maksudnya kita tak ada student part 1. Okay. Jadinya secara idealnya budak-budak yang lepasan SPM ni dia boleh masuk dekat sini. Lepas tu kita ada student part 3. Kita ada student part 4. Lepas tu kita akan ada student part 5. Bermaksud dalam satu semester tu kita tidak membiarkan ada satu part yang kosong. Walaupun hakikatnya kita ada kan, maksudnya kita tak ada part 1 dengan part 3, tapi means secara idealnya kalau ikutkan, okay, bila kita punya intake tu kan kita start dengan, okay, awak start dengan part 1. Okay, awak start dengan part 1. Last semester awak start dengan part 1. Okay. Now awak move pergi kepada part 2. Awak bergerak pergi kepada part 2 kan? So bila bergerak pergi kepada part 2, yang dekat part 1 ni kosong, betul tak?
So bila part 1 ni kosong, boleh ada student intake baru yang masuk pula. Okay, lepas tu awak akan bergerak pergi kepada part 3. Okay, so bila awak bergerak pergi dekat part 3, part 2 ni kosong kan? Okay, part 1 ni akan masuk pula dekat part 2. Lepas tu part 1 ni kosong, masuk lagi pengambilan baru. Bermaksud, kenapa dikatakan pipeline ni sebagai salah satu CPU method yang digemari? Sebab CPU tu dia takkan ada tempoh yang idle yang dia tak buat apa-apa kerja. Kan, okay. Dia tak ada macam, Ajim dah lama lah habis SPM ni, makcik-makcik kat kampung tu lah kan tanya Ajim. Ajim, dah lama dah habis SPM, tapi kenapa tak masuk universiti? Tak boleh masuk universiti cik, sebab dekat universiti tu budak-budak DCS dia tak habis lagi, baru part 3. Saya nak kena tunggu diorang naik part 4, part 5 baru saya boleh masuk. Tak efektif lah macam tu kan, maksudnya dia punya penggunaan resource dia tu tak boleh macam tu. Dia dalam masa satu semester tu dia tak boleh ada yang idle. Bila kata part 1 dah pergi part 2, part 1 ni kosong, kita masukkan. Lepas tu part 2 dah pergi part 3, part 1 pergi part 2, part 1 kosong balik. Ada kosong lagi, masuk lagi, dia tak boleh idle. Situation tu dia tak boleh idle. Okay, so that's why yang dikatakan bila kata pipelining ni, dia akan continuous je. Lepas fetch, decode, execute, write back. Lepas tu bila dia bergerak ke depan, bahagian fetch tu kosong kan? So dia akan masukkan pula instruction yang baru. Ada tak? Oh tak ada. Okay, dia akan masukkan instruction yang baru. Ataupun apa contoh lain contoh lain kalau selain daripada contoh UiTM tu, katalah nak niaga kuih raya lah. Biskut apa nak niaga kuih raya? Almond London dah contoh. Okay. So yang pertama sekali apa step awak? Apa step yang pertama? Ni nak buat Almond London ni. Apa dia? Mama apa ni? Ni. Amboi. Amboi. Apa? Amboi. Uli, okey, Faiz kata uli. Dah terus uli? Terus uli ke? Beli bahan-bahan, okey, betul Fahmi. Beli bahan, okey, lepas tu uli, okey. So sekarang ni, sini beli bahan. Okey, sini Fahmi lah. Fahmi beli bahan. Lepas tu Faiz. Okey, rehat. Faiz kerja dia uli. Lepas tu Ucup bakar. Ajim last sekali. Bungkus. Alright, okay. So, mula-mula, okay, ni step dia kan. Bermaksud setiap orang tu dia dah tahu dah kerja dia. Fahmi kena beli bahan, lepas tu Faiz kena uli, Ucup kena bakar, Ajim kena bungkus. Alright. So, lepas Fahmi ni beli bahan tu, dia akan pass pada Faiz kan? Okay, bila Fahmi ni dah pass barang tu pada Faiz, Fahmi ni dah tak ada apa-apa kerja lah, betul tak? Tapi kita ni nak menjadikan the processing tu ialah satu proses yang continuous, satu proses yang efektif. Sebab bila ada seorang yang idle, dia jadi macam Yelah macam kalau kilang pun kan, sepatutnya benda tu kena continuous. So kalau ada bahagian yang idle tu, dia dah macam production dia pun kalau ikutkan boleh satu hari boleh jejak 500 kuih, mungkin cuma dapat 100 kuih je. Okay, so dia macam in terms of the production lah. Okay, jadi bila kata Fahmi dah beli bahan, dia dah bagi dekat Faiz. Faiz uli, so Fahmi ni dah tak ada kerja, dia beli bahan lagi. Faiz ni dah uli, dia bagi kat Ucup bakar. Jadi bahan yang kedua yang Fahmi beli ni, dia bagi dekat Faiz uli lagi sekali. Ucup dah bakar, bagi dekat Ajim bungkus. Jadi yang dah uli ni tadi, bagi lagi dekat Ucup bakar. Kan? So dia akan continuous. Bermaksud setiap orang tu dia tidak akan ada
apa orang kata, dia tidak akan ada something yang macam prevent dia daripada sitting down. Itu ialah konsep pipeline. Alright. Sebab tu mak punya contoh tadi, let's say katalah ini ialah ini ialah kita punya part 1, kan, part 2, 3, 4, 5. Katalah kita kena habiskan dia ni dulu. Lepas tu barulah ni kat sini ialah part 1, 2, 3, 4, 5 kan. Lepas tu barulah boleh masuk. Jadi dia tak efektif lah sebab dia macam nak kena tunggu orang tu habis semua. Barulah boleh masuk batch lain. Kesian orang yang kena menunggu tu. Tak boleh lah. Kan, so bermaksud bila kata pipeline tu dia kena continuous. Habis je kerja dia, passing dia kena buat lagi kerja dia. Buat lagi kerja dia, buat lagi kerja dia. Macam tu. Okay. Tetapi however when it comes to pipelining, okay, dia ada apa yang kita panggil sebagai hazard. Hazard ni ialah situasi that prevents the next instruction to be executed. Apa yang menghalang Ucup daripada bakar kuih tu. Patut dah dia kena bakar dah ni. Tapi Ucup tak dapat bakar kuih tu. So bila Ucup tak dapat bakar kuih tu, Ajin pun tak dapat bungkus. So itu yang kita panggil sebagai hazard. Hazard tu ialah situasi yang mana ni sepatutnya dia dah buat dah kerja tu. Tapi dia tak boleh buat. Tak dapat nak buat. Okay. So kita ada data hazard. Okay, dan kita ada juga control hazard. Okay. Dan juga structural hazard. Okay, kita ada 3 jenis hazard ataupun 3 keadaan yang memungkinkan patutnya buat kerja tapi tak boleh buat kerja lagi. Macam tu. Okay. Alright. So kalau macam structural hazard ni ialah an attempt to use the same resource untuk 2 different ways at a time. Okay, contoh structural hazard ni, alright, okay. Fahmi pergi beli barang. Ni dah beli barang ni, patutnya kena bagi dekat Faiz ni. Tiba-tiba Amzah datang. Fahmi, kau jual lah kat aku sikit bahan tu sebab aku tadi tak sempat pergi kedai. Jadi Fahmi ni dia dah macam dalam keadaan structural hazard. Nak bagi dekat Faiz ke nak bagi dekat Amzah? Barang tu cukup untuk nak diberi pada Faiz je. Faham tak? Kalau dah bagi dekat Faiz, dia tak boleh bagi kat Amzah. Tapi Amzah ni push dia, nakkan barang tu. So dia akan berada dalam situasi yang di mana dia akan statik lah. Dia akan statik dan sebab dia tak tahu nak bagi barang kat siapa yang lagi perlukan. Kalau ikutkan kepada the nature way, memang kena bagi dekat Faiz. Tapi ada gangguan si Amzah ni. Okay, so itu ialah the structural hazard. Okay, kalau data hazard pula, attempt to use data before it is ready. Kan maksudnya the following. Kita dah mama. Dah, okey, rehat. After awak dah habis, awak boleh beli tablet. Ya, saya boleh Beyblade. Boleh? Ya. Awak boleh beli tablet. Okey, nanti Alright, so kalau data hazard ni, the following instruction depends on the result of the prior instruction in the pipeline. Okey, data hazard ni sebabnya dia berkait rapat. Kan tadi kan sebab Fahmi ni dah tak tahu dah barang tu nak bagi dekat Faiz ke nak bagi dekat Amzah. Jadi dia dah pending dekat situ, dia dah idle, dia dah pening dah. Okey. Lepas tu datang pula si data hazard. Si Ucup. Cepatlah aku nak bakar ni, tak sabar dah ni nak bakar ni. Kan, Ajim pula push. Cepatlah nak bungkus ni kan, tak jual kan, tak dapat duit ke kan. So dia berkait rapat. Macam tu. Okay, sebab maksudnya diorang ni dah ready dah. Kalau data hazard ni kan, Ajim ni dah ready dah sebab dia tak ada kerja. Ucup dah ready dah. Tapi dia tak dapat lagi data tu. Kan, ready dah. Okay. Dan last sekali ialah control hazard. Control hazard ni attempt to make a decision before a condition is evaluated. So selalunya dia berkait rapat dengan branch instruction lah. Branch instruction ni ialah if else.
Okay, so yang ini macam kalau control hazard ni selalunya kalau kita ada if else method, tapi sebab kita tak ada if else tu dia jarang lah nak ni kan, tak apa, yang itu kalau awak faham yang dua ni saja pun dah mencukupi sebab jarang kita tanya sampai tiga-tiga. Kan kalau kita tanya dua, awak terangkanlah apa yang structural hazard, apa yang data hazard. Sebab control hazard ni susah mak nak terangkan sebab kita punya contoh tu kita tak ada if else. Kan, so takut kalau misal kata mak terangkan you all pun macam tahu tapi tahu kamu tu tak begitu clear kan, so takut bila kamu explain tu dia jadi mengarut. So kita fokus on yang dua ni je lah. Okay, structural hazard dengan data hazard. Okay, so macam mana kita nak overcome? Macam mana kita nak overcome? Si Fahmi ni dah static tadi dah. Aku ni nak bagi barang ni kat siapa ni? Tepung ni nak bagi kat siapa ni? Faiz ke Hamzah? Hamzah kata, kau jual je lah kat aku, bagi dia kat aku. Aku pun nak dapat duit juga kan. Tu structural. Okay, lepas tu yang data hazard, Ucup dengan si Ajim ni dah, cepatlah barang kan. Kita ni dah ready dah tapi tak ada, barangnya tak ada. So macam mana kita nak solvekan masalah itu? Ialah dengan cara kita akan ada instruction reordering. Okay, separate dependent instructions so that they are not executed one right after other, and also mungkin dia boleh ada prediction ataupun super skala processing. Okay, mungkin bila you all baca ni kurang faham kan. Okay, maksudnya sekarang ni bila Fahmi tu dah macam, yalah dia dah macam sebersalah kan. Macam mana ni nak bagi dekat siapa ni? So dia punya penyelesaiannya ialah, okay, penyelesaian dia ialah salah satu caranya ialah kita ada yang ni, instruction reordering. Bermaksud kita akan ada separate instruction. Siapa yang betul-betul separate instruction tu bermaksud you akan ada algorithm. Tapi jangan risau, kita tak akan tanya suruh tulis algorithm tu macam mana, kita tak tanya. Cumanya bila kalau soalan tu tanya how to overcome, okay, what are the solutions, then awak boleh mention solutionsnya ialah menggunakan certain algorithm ataupun special algorithm to reorder the process. So then bila kata ada algorithm to reorder the process ni, maybe you boleh ada apa orang kata, apa mak nak cakap tu yang priorities, priority. Okay, so bermaksud dalam algorithm tu awak akan inject siapa yang priority. Bila kena macam ni kan, Hamzah nak, Faiz pun nak. So kita akan ikut on priority yang dah ditetapkan di dalam algorithm masa kita nak restructure ataupun kita nak reorder tu. Kita nak reordering tu, siapa sepatutnya yang dapat? Adakah memang Faiz ataupun for that, untuk that situation sahaja kita boleh bagi pada Hamzah. Kan, so kita akan tengok kepada the priority yang kita inject dalam algorithm. Itu maksudnya reordering ataupun restructuring. Tak semestinya setiap masa kita nak bagi bahan tu pada Faiz. Mungkin ada certain keadaan yang lebih kritikal, yang lebih priority yang kita kena bagi pada Hamzah. Macam tu. Okay. Lepas tu Fahmi ni pergi beli barang lain lagi. Pergilah beli bahan lagi. Lepas tu barulah bagi balik dekat Faiz, Ucup, Ajim. Sebab Hamzah ni dah dapat dah barang dia. Jadi Hamzah takkan kacau dia lagi. Macam tu. Okay. Alright, satu lagi solution ialah super skala. Okay, ni super skala kan? Okay, super skala. Super skala ni sama je dengan pipeline. Okay, sama je dengan pipeline. Tadi kan kita ada 1, 2, 3, 4. Tadi kan kita beli bahan, uli, bakar, bungkus. Okey, tadi sini Fahmi, siapa? Faiz,
ucup dengan alamak Ajim. Okay, alright, okay. So dia sama je, cuma macam mana awak kata Denmark kalau sama, macam mana dia boleh overcome hazard tu? Sebab beli bahan boleh dilakukan oleh lebih daripada seorang. Siapa lagi nak beli bahan? Siapa lagi budak lelaki dah? Ajmal beli bahan. Okay, lepas tu siapa lagi yang nak tolong Faiz? Hadif, Hadif. Pandai Aiman Hadif. Okey, Hadif tukang uli. Lepas tu siapa nak tolong ucup? Aiman lah tolong ucup. Okey, siapa nak tolong Ajim bungkus? Siapa lagi? Ceng lah. Cing. Okey. Alright. So, super skala ni sebab dia macam ni, kalau kita kata skala ni ada buku guna skala, ada buku dia guna pipeline. Jadi jangan keliru tau, kadang-kadang dalam soalan test ataupun soalan kuis dia tak cakap tau briefly explain the concept of pipelining, dia tak cakap, tapi dia kata briefly explain the concept of skala processing. So awak nak kena tahu skala ni sama dengan pipelining. Maksudnya setiap kerja tu cuma seorang je yang buat. Tapi bila kita tambah super dekat depan ni, dia menjadi macam Superman lah. Kan maksudnya satu kerja tu akan boleh dilakukan oleh lebih daripada seorang. Jadi bila satu kerja tu boleh dilakukan oleh lebih daripada seorang, secara logik dekat sini ramailah yang boleh makan. Ini tukang makan kan, siapa kata tadi nak makan je kerjanya. Okey, ramailah yang boleh makan. Kenapa ramai yang boleh makan? Sebab banyak ilmu London yang dah dihasilkan. Macam mana pula banyak ilmu London yang dah dihasilkan? Sebab yang tukang kerjanya, yang bekerjanya tu lebih ramai. Macam tu. Imagine kalau misal kata UiTM satu batch cuma satu kelas je. Parah. Kalau UiTM satu batch satu kelas je. Itu skala processing. SEM ni 30 orang, SEM depan 30 orang, SEM lagi satu 30 orang. Itu skala processing. Tapi kita nak jadikan super skala, part 1 je kita dah ada sampai berapa kelas. Part 2 berapa kelas. Dan itu yang dikatakan sebagai super skala. Tapi kerja yang dia buat tu sama je. Sama je, cuma kalau sebelum ni Fahmi seorang beli barang. So now Fahmi dengan Ajmal beli bahan. Lepas tu uli, Faiz dengan Hadif yang kena uli. Kan? Jadi Fahmi akan bagi pada Faiz, Ajmal akan bagi pada Hadif. Lepas tu nak bakar, Faiz bagi dekat Ucup, Hadif bagilah dekat Aiman. Nak bungkus, Ucup bagi dekat Ajim, Aiman bagi dekat Cing. Dapatlah 2 batch. 2 telap. Mak panggil telap. 2 telap ilmu London. Makanlah berapa orang. Macam tu. Itu super skala. Okay, bermaksud dia, sebab tu kalau kita tengok, nampak tak dia dah ada 2 pula. Dia dah ada 2. Kan bermaksud dalam satu-satu masa tu bukan seorang yang buat kerja, bukan seorang yang fetch. Lebih daripada satu instruction yang boleh fetch. Ni dia buat 2 lah kan, tapi boleh je kalau awak kata, mak boleh tak kalau super skala saya nak betul-betul super, saya buat dia jadi 3 orang sini. Siapa tadi? Amzah lah. Okey, Amzah. Kan? Okey, boleh. Tak semestinya dia 2 je. Cuma dekat sini dia lukis 2 sebab at least dia 2 dan ke atas. At least 2. Bila kata 2 orang buat kerja yang sama, itu dah super skala. 3 lagilah super skalanya, 4 lagilah super skalanya. Kan sebab by logic bila ada lebih daripada seorang yang buat that work, kita akan ada lagi banyak production kan. Kita punya quantity of output tu akan lebih banyak dan sebagainya. Macam tu. Okay. Tapi still akan ada beberapa technical issues lah. Kan technical issues contohnya ialah out of order processing, branch instruction ni mak rasa itulah mak kata susah untuk kita nak ni, tak apa kita
biar je lah, okay, dengan conflict of resources. Okay. Kenapa dia berlaku order of processing, out of order processing dengan conflict of resources? Okay. Sepatutnya Fahmi kena bagi bahan, dah beli bahan kena bagi pada Faiz. Ya, sabar sabar. Okey. Patutnya, okey, yang dikatakan out of order processing. Fahmi sepatutnya bagi barang pada Faiz, Ajmal bagi barang pada Hadif. Tapi hari tu tiba-tiba dia kata, nak bagi barang kat Hadif lah. Cetak geng pula dengan Faiz ni. Kan gaduh sikit, dia dah tak nak dah bagi barang dekat Faiz. So dia dah jadi out of order. Jadi Ajmal ni dah macam, bukan ke aku yang patut bagi dekat Hadif, yang kau bagi kat Hadif tu kenapa? Okay, so itu yang dikatakan out of order sebab dia dilakukan oleh lebih daripada seorang. Lepas tu daripada orang yang ramai-ramai tu mungkin dia akan ada tendensi untuk tidak mengikut sequence. Macam tu kan. Kan you all kata mak pisang dalam satu tandan tu tak semuanya elok. Macam tu lah kan. Okay, so itu ialah out of order. Yang the next one dia punya masalah ialah conflict of resources. Okay, conflict of resources ni contoh bakar kat sini. Oven cuma seketul. Oven cuma satu. Ni yang nak pakai dua orang ni. Ucup dengan Aiman ni. Kan, okay. So, conflict of resources ni bermaksud kita ada limited resource. Tapi yang nak pakai ni lebih daripada seorang. Itu yang mungkin boleh berlaku masalah itulah. Kan? Conflict of resources. Siapa yang nak pakai oven tu dulu? Ucup ke Aiman? Kalau pipe lining dulu, Ucup lah yang guna. Sebab dia tak ada gangguan. Memang oven tu dia seorang je. Tapi sekarang ni oven tu nak kena share pula dengan Aiman. Sebab dah pakai konsep super skala. Kan? So siapa yang nak guna dulu? Macam itulah. Okay, so itu ialah antara masalah-masalah yang mungkin timbul dalam konsep super skala. Kan? Maksudnya apa dia? Oh, kejap ayang. Hello. Oh, salam. Ya. Confirm lah, tunggu ni Datuk Akak dah ni. Dah macam siput dah ni. Okay. Nanti kalau tu adik bagi tahu lah. Ya, Akak datang je. Dah siap-siap, dah masuk beg. Beg dapat tak? Dah siap-siap masuk beg apa benda semua. Mungkin kita test kejap tu. Lepas tu Akak ni lah. Ni memang Akak guna email tu. Betul. Alright. Okay, sama. Waalaikumsalam. Okay. So, itu maksudnya sekarang ni super skala tu dari segi kita nampak advantage dia begitulah kan. Maksudnya sebab lagi ramai orang yang buat kerja, memang kita akan dapat output yang lebih banyak lah. Tapi still akan ada masalah, beberapa masalah yang macam yang kita dah discuss tadi. Okay, so dia tak ada. Okay, jadi macam mana nak selesaikan masalah ni kan, masalah-masalah yang timbul ni, out of order processing dan sebagainya ni, selalunya dia akan diselesaikan dengan cara kita ada history table. Dia tak ada dekat dalam slide kan, dia ada history table. Okay, dia ada history table lah. Kan. So history table ni lah yang akan menjadi panduan, menjadi kitab dia. Katalah Fahmi tiba-tiba hari tu dia kata, tak naklah aku hantar barang kat Faiz, aku nak hantar barang kat Adif. Then Ajmal akan kata, refer lah balik dekat history table tu, kau memang selalu hantar barang kat Faiz kan, hantarlah dekat dia. Macam tu lah. So apa-apa memang kita akan refer semula kepada the history table untuk nak selesaikan di out of order processing dan juga the conflict of resources. Okay, cuma
konsep-konsep begini kita tak nampak kan. Yang kita tahu kita on komputer, kan benda tu dah okey pam macam tu kan kita punya Windows. Kita tak faham, kita tak tahu kan. So jadinya bila kata nak guna let's say lah one fine day kan, bila kata one fine day awak nak beli laptop kan, awak kena tahu dulu tujuan awak tu macam mana. Kalau awak kata mak tujuan saya nak coding tu laju, jadi awak tengok kalau dia pakai skala method, skala processing, kalau awak punya CPU tu pakai skala processing, janganlah beli, memang dah sah dah dia slow. Tak kisahlah dekat situ tajuk dia apa pun, high performance laptop ke apa benda, tapi awak tengok dia punya specification dia tu. Kan sama juga yang macam mak dah ajar sebelum ni kan, awak tengok dia punya clock bila kata nak beli laptop tu. Kalau clock dia ialah 2 GHz dengan 4 GHz, ambillah yang 4 ni. Sebab bila kata 4 GHz bermaksud satu tick clock tu dia boleh buat lagi banyak kerja. So bila dia boleh buat lagi banyak kerja maksudnya dia lagi laju lah. Capability dia tu lagi laju. Kan, so bila kita belajar computer organization ni secara tak langsung, adalah a few things yang kita dah boleh apply dekat dalam kita punya daily life. Kan kalau misal kata nanti kita akan tengok catch. Mak sebut catch tapi ada yang sebut catchy, mak pun tak tahulah kan, sekali korang lah nak catch ke catchy kan. Dia ada 2 level catchy, ada 4 level catchy. So kalau misal kata awak nak beli laptop, awak nak beli yang mana? 2 level catchy ke 4 level catchy? Kalau ikut memanglah orang kata the higher the specification, the more powerful the computer is, betul. Tapi kena tengok juga kepada awak punya budget dan awak punya usage. Kalau usage awak tu mak saya rasa 2 level dah cukup, kita ambil je lah 2 level. So itu yang nak kena faham, apa kegunaan cache kan, apa kegunaan CPU processing ni. Jadi daripada situ awak boleh, okey lah, mantap lah aku nak beli Lenovo bla bla bla. Kan. Jadinya dari situ sebenarnya you evaluate macam mana nak beli laptop. Selain daripada faktor harga lah. Kan. Okey. Method yang ketiga ialah CISC dan RISC. Okey. CISC dengan RISC. Okey, in fact kan. Ada tak mak letak Okey. Ada links dekat YouTube channel ni kan, ada 3. 1, 2, 3. Mak tak ingat lah, mak rasa yang ini kot. Kan. Dia ada terangkan tentang CISC dengan RISC. Kan, CISC ni dia namanya ialah Complex Instruction Set Computer. Okey, sebab C tu ialah untuk complex. Kalau RISC, R tu ialah untuk reduce. Jadi dia ada tahu awak punya handphone sekarang, handphone awak kan, katalah awak cakap mak handphone saya pakai Android biasa-biasa je. Awak tengok dia punya processing method dia tu, dia pakai complex ke dia pakai reduce. Kan, sebab tu kadang-kadang bila kita kata mak baru je beli mak handphone ni tapi rasa macam dah asyik jam je. So kadang-kadang kita boleh relate dengan dia punya processing method tu. Dia pakai complex ke dia pakai reduce. Yang mana yang lagi cepat jam, yang mana yang kurang cepat jam, macam tu lah. Kan, okay. So kalau CISC ni dia ialah yang most older CPU architecture. Ni maksudnya komputer yang lama-lama lah. Kan komputer yang lama-lama, dia ada very few general purpose register, large number of specialized instruction, wide variety of addressing techniques, instruction words of varying sizes. Nak dijadikan cerita sebab namanya pun ialah kompleks kan. Bermaksud bila kata kompleks ni macam teknologi yang digunakan tu ialah teknologi yang ke belakang lah, yang lama punya. Kan maksudnya kalau dari segi instruction, sekarang kita dah ada words, tapi dia tak pakai words, dia pakai double word.
Kan. Lepas tu katalah macam addressing techniques, kita dah pakai word juga tapi dia tak boleh pakai word, dia pakai double word. Kan, instruction words of varying sizes. Maksudnya dia punya instruction tu ada yang pelbagai size. Okay. Alright. Okay, kenapa komputer dulu-dulu ni dia menggunakan complex instruction, dan kalau kita tengok semuanya size dia besar, instruction dia besar, wide addressing technique dia pun besar kan, semua dia pakai yang besar. Kenapa agak-agak? Kan dia macam boleh relate dengan kita punya daily life tau. Mak-mak kita dulu-dulu kan, tak apa, beli baju terus besar kan, jadi budak tu baru 2 tahun beli baju yang 8 tahun punya, boleh 6 tahun pakai. So itulah pemikiran arkitek ataupun software engineer yang dulu. Dia letak the characteristic of the computer tu semua dia letak yang maximum size. Sebab dia fikir nanti tak payahlah nak upgrade, boleh guna untuk tempoh masa yang lama. Tapi dia tak fikir untuk nak sampai tempoh tu, nak sampai tempoh tu, dia akan ada tempoh-tempoh yang sebab dia terlalu besar, jadi ada memori-memori yang tidak digunakan, ada bahagian-bahagian yang membazir, yang kita tak guna, macam tu lah. Kan, dia umpamanya macam awak kata, mak saya nak beli Okey, saya nak beli banglo lah, banglo 3 tingkat. Sebab saya foresee mak dalam masa 10 tahun akan datang saya nak berkeluarga, saya nak ada anak ramai. Betul. Kan, betul. So maksudnya cara kamu tu ialah cara kompleks lah. Kan, tapi sementara awak single, sampai nak jumpa jodoh, sampai nak ada anak, sampai nak ada cucu tu tempohnya lama. So apa yang awak nak buat dengan ruang kosong dekat dalam rumah tu, costing untuk nak bersihkan rumah tu, kan mungkin ada bahagian dalam rumah tu yang awak tak pernah masuk pun. Itulah yang dikatakan sebagai CISC, dan kenapa CISC ni lebih banyak digunakan dalam arkitektur komputer yang lama-lama. Sebab dulu memang pemikiran kita punya engineer macam tu. Kan? Okay. Bila kata RISC pula, kita nak ada intention untuk nak produce more CPU power by eliminating the major bottleneck. Maksudnya bila kita pergi dekat R ni ialah reduce. So kita nak tengok bahagian yang mana yang kita boleh simplify, kita simplify. Bahagian mana yang kita boleh reduce, kita reduce. Bahagian mana yang kita boleh tambah kemudian, kita tambah kemudian. Itu maksudnya. Kan katalah tadi macam instead of awak beli banglo, awak beli rumah setingkat. Tapi rumah setingkat tu awak dah macam ni, rumah setingkat tu awak beli rumah setingkat yang dia punya beam dia tu cukup kukuh supaya bila akan datang awak nak tambah satu lagi tingkat tu tak ada masalah. Macam itulah sebab kita bila kata reduce instruction set tu ialah kita tak nak ada pembaziran. Kita nak semua resource kita tu terpakai. That's why in terms of instruction set kita guna yang lebih simple. Sebab tu kita dah ada subhanallah, kita dah ada bytes. Kita dah ada bytes dan kita dah ada word. So that's why kita ada instruction kita 8 bit dengan 16 bit instead of walaupun walaupun instruction tu 8 bit, kita tetap kena pakai yang 32 bit. Dia dah tak macam tu lagi. Okay, and then kita reduce the number of data memory access using registers more effectively. Okay. Alright, so ni dia berlawanan lah. Kan, kalau RISC dia lebih simple, limited and simple instruction set, register oriented. Then dia dah ada fixed length, fixed format, limited addressing mode dan a large number of registers. Okay. So tu dia punya perbezaan. Jadi kalau kita tengok YouTube videos tu kan, dia adalah dekat apa orang kata RISC ni implementation dia di mana sekarang, dekat handphone ke dekat mana ke kan. Kalau CISC dekat mana, macam itulah. Okay.
Selalunya kalau RISC dengan CISC ni antara soalan yang sangat glamour ialah dia minta awak untuk differentiate lah. Differentiate the difference between CISC and RISC. So awak pun buatlah table. Sini ialah CISC, sini ialah RISC. Okay. So apalah dekat sini CISC dan apalah RISC. Okay. Mama, did you wish to be? Okay. Dah cebok. Mama, now you can buy my toy. Okay, kejap. 15 minutes. After you habis awak boleh beli mainan. Ya. Boleh? Boleh. Okay. The next one ialah multiprocessing. Okay. So multiprocessing ni maksudnya the use of more than one CPU nak proses instruction. Okay. So bila kata namanya pun ialah multiprocessing kan. Okay. So maksudnya dia boleh proses lebih daripada satu pekerjaan dalam satu-satu masa. Okay, ni tak ada lah. Okay. So kita ada dua approach. Approach yang pertama ialah tightly coupled dan yang kedua ialah loosely coupled. Ada juga yang menggunakan method multi-core processor tapi selalunya kita akan pakai tightly coupled dengan loosely coupled system. Okay. So tightly coupled system ni bermaksud connected CPU share some or all of the system's memory and to some I/O devices. Okay. And dia boleh divide program execution. Okay. So bila kata okay, namanya pun ialah tightly coupled. Tightly coupled ni bermaksud dia memang tak boleh dipisahkan. Fahmi dan Faiz tak boleh dipisahkan. Kan? Ajim dan Amza tak boleh dipisahkan. Dia tightly coupled kan, okay? So, bila tightly coupled ni dia boleh ada dua lagi kaedah, sama ada master slave ataupun symmetrical. Okay. Untuk yang master slave ni, okay, nama pun dia ialah master slave. Bermaksud dia akan ada satu CPU. Satu CPU tu yang akan menjadi master. So satu master ni yang akan manage the system and the controls. Dialah yang akan control everything. For example, kalau macam dekat lab tu kan, lab kita tu, okay, yang depan ni kan ialah PC untuk lecturer. Okay, sini PC student, banyak-banyak ni kan. Okay, ni student punya lah. Okay, so dia boleh jadi master slave sebab PC lecturer ni ialah master dan dia akan kontrol semualah. Slave-slave ni, anak-anak buah ni dia yang akan kontrol. Okay, dia yang akan assign task. So only master can execute the operating system. Kan? Nampak simple kan? Simple lah sebab anak-anak buah dia ni dengar je arahan dia punya master ni. Master suruh buat, buat. Master tak suruh buat, tak buat. Macam tu lah. Kan? Tapi kenapa dikatakan sebagai low reliability and poor use of resources? Katalah PC lecturer dia ni jam. Hang. Kan? Tak boleh itu, tak boleh ni. Anak-anak buah dia pun akan jam jugalah. Macam tu. Simple tetapi dia low reliability. Kenapa dia low reliability? Because anything happen to the master, dia akan affect anak-anak buah dia. Macam tu. Okay, and poor use of resources jugalah dalam masa yang sama. Ya, sebab tu dia kata advantage dia ialah simple and then protection of system and data. Kenapa kita ada protection of system and data? Sebab semua data-data tu yang cuma boleh access, yang boleh control ialah master. Slave ni dia tak boleh nak control apa-apa, dia boleh view je lah macam tu. Kan, tapi disadvantage dia master ni yang menjadi bottleneck. Apa-apa kan reliability issues, apa-apa yang jadi dekat master, okay, dia akan fails the entire system. For example, contohlah kata finance. Katalah finance. Okay, katalah kita kan depends on UiTM Shah Alam. Oh, okay, macam ni. Awak punya ni tak kira finance lah, okay.
awak punya data, okay, data-data student semuanya disimpan oleh UiTM Shah Alam. Tahu? Data awak semua simpan dekat UiTM Shah Alam. Mak tak tahu lah mak dah cerita ke belum, kan? Data awak semua simpan kat Shah Alam. Dia memang ada database memang khas untuk student punya database. Cawangan-cawangan ni ialah kita punya sleeve tau. Cawangan. Sebab apa? Macam Johor cuma boleh view je. Tapi Johor tak boleh nak update data tu, kan? Yang awak update tu sebenarnya awak update terus dekat dalam Shah Alam punya server. Okay. So Shah Alam ni lah master dia ni. Shah Alam ialah master. Apa-apa jadi dekat kita punya master database student dekat Shah Alam tu, dia akan effect lah dia akan effect lah database cawangan-cawangan UiTM. Sebab tu yang ingat tak yang sekali tu yang dikatakan kita punya student database dicerobohkan. Tapi sebenarnya tak ada pun. Memang ada cubaan tapi kita dapat cover benda tu. Kan? Sebab dia tak perlu nak ambush cawangan-cawangan, sebab cawangan-cawangan tak simpan pun data kamu. Data kamu semua dekat Shah Alam. Data student, data staff semua Shah Alam yang pegang. Dan kita memang tak boleh, katalah awak cakap, mak saya nak buat sistem lah, saya nak ambil database student dekat Shah Alam. Memang Shah Alam takkan bagi. Jangan mimpilah Shah Alam nak bagi. Memang kita tak bagi. Sebab memang Shah Alam yang control everything. Itu salah satu contoh lah. Kalau dia minta contoh kan, kalau misal kata soalan tu nak minta contoh, boleh bagi contoh. Data-data student di apa orang kata control by UiTM Shah Alam. Kita sebagai UiTM cawangan ni ialah dia punya slave. Macam tu lah, boleh buat dia punya contoh macam tu. Okay. Kalau symmetrical pula, every CPU ada equal access. Dia tak ada kata siapa control siapa, tak ada. Dia ada equal access. Ada tak ada punya? Oh tak ada kan. Dia ada equal access. Kalau tengok dekat gambar dia tu, dia equal access lah. Semua orang boleh akses benda yang sama. Kan? Semua boleh akses benda yang sama. Kalau kata, contohlah kata macam mak selalu ini parking parking, korang kan sayang UiTM kan, parking dekat dataran Seri Bendahara tu kan, parking student lah kan. Okay, kat sini kan staff kan, sini staff, sini kita tak kacau lah. Okay, parking yang kawasan student ni. Awak ada equal access lah ni. Maksudnya dia ialah symmetrical multiprocessing. Siapa-siapa pun student yang ada kereta boleh parking sini. Identical access, tak kisahlah kau anak Datuk, kau anak Tan Sri, kau cuma anak orang biasa kan, maksudnya ayah, mak dengan ayah tu kerja biasa, pun boleh parking dekat sini, tak ada masalah pun. Identical access. Identical access. Okay. Kan maksudnya bila dia identical access, so siapa-siapa pun boleh gunakan. Alright, okay. So bila dia apa orang kata, bila dia ialah identical access, alright, usually dia akan ada well balanced workload dan juga high reliability. Kenapa dia high reliability? Because of awak tak bergantung pada orang lain. Kan? Awak tak bergantung pada orang lain. Orang ni tak parking dekat DSB lah, aku pun tak boleh parking ke? Taklah. Kalau ada tempat kosong boleh je parking kan? Betul tak? Maksudnya dia high reliability. Dia tak ada kata, seorang tak boleh parking, semua tak boleh parking. Tak adalah macam tu kan. Dia in terms of access tu semua orang boleh access. Okay. Cumanya dia a little bit difficult to implement sebab bila dia ada identical access, usually dia kan mestilah ada berkait rapat dengan ruang kan. Katalah dekat parking ni ada 50 kereta sahaja yang boleh parking dalam satu-satu masa. Betul, advantage-nya betul, memang balance, siapa-siapa ada kereta boleh parking, betul. Tapi
katalah kenapa yang dikatakan difficult to implement. Let's say daripada 50 parking ni ada satu je parking kosong. 49 parking dah penuh. 49 parking dah full. Satu je parking yang free. Yang nak berebut Ajim dengan Hamzah. Ni yang nak berebut. Kan satu je parking yang free. Jadi sebab tu dia kata dia sedikit susah nak implement sebab bila kata dia semua orang boleh ada akses itu dan bila semua orang ada akses dia akan the next issues yang akan relate ialah ruang lah sebab bila semua orang boleh gunakan, okey, jadi dia akan involve dengan ruang. Jadi bila involve dengan ruang, katalah ruang yang lain semua dah dipenuhi, yang tinggal cuma satu je parking yang free. Siapa yang dapat Ajim ke Hamzah? Apa algoritmnya nak tentukan siapa yang boleh dapat parking tu? Siapa yang lagi tua ke? Siapa yang lagi muda ke? Siapa yang sampai dulu ke? Itu je lah dia punya keburukan dia. Okay. So maksudnya dekat sini advantage dia high reliability, okay, balance workload, okay. Dia punya implementation very straightforward sebab selagi ada ruang kosong, selagi tu kita boleh masuk, tak ada kasta, tak ada status, okay. Tapi complex implementation lah apabila ruang itu dah penuh. Dan dia akan berlaku konflik. Aku datang dulu, kau kemudian, kau adik, kau lahir lagi kemudian daripada aku, contoh. Okay, so benda-benda macam tu lah. Alright, kalau loosely couple, okay, kalau macam tadi tight kan, dia kena sentiasa together. Alright, kalau loosely couple bermaksud each computer is complete. Setiap komputer dia tak bergantung lah sebab dia sendiri dah complete. Dia ada own CPU, dia ada own memory, dia ada own input output facilities. Kan, contohnya point to point, multi point, cluster. Okay, contohnya kita ada CPU, kita ada printer. Okay, ni ialah contoh loosely couple lah. Kenapa kita kata contoh loosely couple? CPU kita ni, laptop kita ni, okay, laptop kita ni kalau tak connect dengan printer, kita masih boleh on, betul tak? Printer tu kalau dia tak connect pun dengan kita punya laptop, dia sendiri tu boleh je on. Boleh je print, boleh je scan. Itu maksudnya dengan loosely couple. Maksudnya dia tak perlukan macam satu apa orang kata relationship yang very strong tu dia tak perlukan pun. Cuma mungkin dia hanya perlukan link sahaja untuk dia nak communicate. Bila kata awak nak print, okay, kita barulah kita akan ada kita punya connection. Nak pakai wifi ke, nak pakai bluetooth ke, nak pakai wired ke, macam tu. Kan? Ataupun contoh yang lagi mudah, kita punya laptop ni dengan mouse tu. Kan? Laptop awak tu kalau tak ada mouse boleh je kan? Kita pakai yang dia punya touch tu kan? Mouse tu boleh je, dia boleh je hidup sendiri kan? Tapi kalau nak perlukan the interaction, awak pun connect lah mouse tu dengan awak punya laptop. Itu dia punya beza, multi-processing. Okay, so ini ialah links kepada YouTube channel. Memang Mak purposely mencari video-video yang jangka masanya tidak terlalu panjang. Okay, ini Mak rasa pasal pipeline. Ini pasal super skala tak silap Mak. Okay, ini sebagai additional lah, okay, bahan tambahan yang mana awak boleh gunakan untuk nak orang kata lebih faham lah selain daripada penerangan Mak tadi. Okay, so ini sebenarnya, ini sebenarnya kita dah cover sebab kan Mak cakap ni ialah orang kata ini ialah slide lama. Jadi slide ni sebenarnya kalau yang syllabus lama dia chapter 4. So adalah benda-benda yang macam bercampur tapi ada yang awak boleh guna. Yang awak boleh guna mana? Ni load ni boleh guna. Kan add boleh guna. Store boleh guna. Adalah yang sama, kan bila macam ni nampak dia start dengan 65. 65 pergi dekat 65, 5.
pecahkan pada 2, 5 ni untuk load. Nak load apa? Datanya dekat 90, pergi dekat 90. Okay, sama, boleh guna juga. Boleh guna juga. Okay. Sebab yang ini boleh juga kalau misal kata awak nak guna, tapi sebab bila mak tengok ini ialah nota, mak tak ingat kan cawangan mana tak punya mak guna dia punya. Sebab dia punya nota ni yang dekat bahagian super skala tu kan, dia tak ada problem. Sebab tu mak tak guna dia. Okay, RSC. Okay, ni ada CPU architecture batch ni. Kan, okay, dia ada pipelining. Kan, ada ni. Dia punya example, dia punya explanation. Tapi lepas tu dia tak ada pun bagi tahu pasal problem of the pipelining. Dia cuma macam konsep, gambar dia. Macam super skala pun konsep. Okay, konsep, gambar dia. Lepas tu terus pergi pada multiprocessing. Boleh juga kalau awak nak pakai yang PDF tu, tapi sebab mak tak guna because of dia tak ada bahagian yang problems tadi. So mak risau juga kalau misal kata soalan ditanya, apa masalah dengan skala processing? Apa masalah dengan super skala processing? Korang pun apa lagi, jam lah. Kan, so sebab tu mak pakai slide yang ini, walaupun slide ini ialah slide yang lama, tapi in terms of the information tu lebih banyak compared to the yang PDF tadi tu. Okay, setakat ni ada soalan? Bermaksud awak punya open book quiz sampai sini sahaja. Sistem pun couple lah, dah macam mana? Kan. Ambil lah ucuk aku ngalah. Kalau satu batch satu kelas senang nak dekan mak. Betul. Kejap yang kalau one fine day kan, bila awak sambung degree, pergi ambil mineral water dekat dalam bilik. Mineral water dekat bilik mama tu. Kalau awak one fine day kan, let's say awak cakap mak saya memang jiwa UiTM. Jadinya saya degree pun saya nak sambung UiTM. Setakat ni kalau degree UiTM, AI, Artificial Intelligence, dia kan very special tau. Satu batch tu dia memang ambil satu kelas je. Sebab tu bila kata siapa Aiman kata kalau satu batch satu kelas, apa tadi, semuanya DL lah senang nak dekan. Memang senang nak dekan. Sebab dia memang AI dekat Shah Alam tu, kalau ada 2 kelas, maksudnya 60 budak 60 student, tu dah cukup ramai dah pada dia. Tu dah cukup ramai dah pada dia, dan dia memang very memilih. Dia akan pilih cream of the cream. Jadi bila masuk kelas tu, satu tiap-tiap semester, paling sikit separuh kelas dekan. Paling sikit tau. Paling banyak seorang je yang tak dekan. Boleh jadi semuanya dekan. Dia punya level cream of the cream dia sampai level macam tu. Kan, dan budak-budak AI ni dia ialah jenis student yang memang very powerful in terms of coding yang melibatkan development. Nak buat sistem apa pun, sebab mak pernah ada sekali tu, mak nak masuk competition kan. Okay, competition tu adalah kena develop sistem. Mak cakap dengan si Aziz ni lah, Aziz bukan Haji, mak Aziz, nama dia Aziz. Mak cakap, Aziz boleh tak tolong mak? Mak tak mampu ni,
Tak sempat, memang tak sempat masa tu kan. Mak kata memang tak sempat. Tapi nak masuk ni competition ni. Kan hati berbunga-bunga ni nak masuk competition. Lepas tu dia kata tak apa mak, saya buatkan. Dia AI lah, dia AI. Malam ni mak bagi requirement, esok dah siap yang. Dia punya power dia tu. Lepas tu mak kata, siap dah Hajiz. Siap dah mak. Tapi mak janganlah suruh saya letak gambar-gambar, color-color. Saya tak reti. Dia macam tu, budak AI dia macam tu. Dia bab-bab function dia memang very powerful. Tapi kalau kamu kata, Jim, tukarlah sikit Jim, janganlah black and white. Dia akan cakap, mak nak color apa? Saya letak ikut color mak. Dia tak pandai. Sebab dia tak pandai kata nak main dengan colours, nak main dengan corporate look, nak kena blend the colours. Dia tak pandai. Tapi awak suruhlah dia function macam mana pun, mak nak function macam ni lah, bagi dia terbalik macam ni, suruh dia limitkan, suruh dia restrict macam ni. Memang dia pandai. Tu budak AI. Haji tu sama macam Haji. Sama macam Haji. Alhamdulillah. Kan? Sebabnya selalunya budak-budak AI ni dia macam seolah-olah bila baca coding tu memang macam baca buku cerita lah. Macam tu. Dia punya level. Jauh sekali. Tu kalau AI. Memang dia macam tu lah. Memang dia senang. Sebab dia memang selektif. So memang ramai yang dekan. Dan tak terkejut kalau misal kata memang batch tu semuanya dapat ANC. Tak terkejut pun, dan memang kelas tu dia memang apa orang kata maintain. Kalau masuk 30, keluar pun 30 juga. Dia tak ada yang terkandas di tengah jalan. So if any of you macam yang betul-betul rasa macam memang minat programming, bolehlah cuba nanti bila kata degree kan, mohonlah AI. Sebab AI ni dia ialah antara, kalau macam kita punya apa orang kata, kita punya ranking kan, dia yang paling tinggi. So bila awak ada degree in AI, nak dapat kerja pun lebih mudah berbanding dengan orang-orang yang ambil business IT, orang-orang yang ambil apa lagi net centric, macam tu lah. Kalau nak networking terus, tak payah nak net centric. Net centric ni dia tengah-tengah. Kan? Matcom, mathematical computer kan? Pada mak, if you nak math terus. Tu my personal opinion lah kan. Kalau you nak math terus. Kalau you nak computer terus. Tak payah nak ada tengah-tengah. Kenapa nak ada tengah-tengah? Tak yakin. Kan? Tu pendapat mak lah. You all mungkin ada pendapat yang berbeza. Kan? Kadang-kadang ada yang macam, mak saya nak macam ni tapi parents saya suruh macam ni. Ada juga yang macam tu. Kan? Okay. So kalau macam budak-budak lelaki, majority dia memang akan go for networking. Bila kata degree tu dia suka networking, multimedia. Tu budak-budak lelaki. Multimedia, networking. Memang ramai. Kalau yang ISE, Information System Engineering, tu ramai budak perempuan. AI pun, AI campur, budak perempuan ada, budak lelaki pun ada. Apa lagi? Sekarang kita dah ada tahu degree in mobile something lah, mobile. Tu pun kalau misal kata nak proceed dengan that degree pun boleh juga, sebab sekarang everything kita dah lebih kepada mobile. So boleh juga awak nak apa orang kata consider as one of your path kan, untuk awak punya degree. Okay. So ikutlah kan, ikut macam mana pilihan awak nanti. Kan ada yang macam-macam lah, ada yang snap gambar. Mak okey tak saya punya pilihan ni 1, 2, 3. Contohlah kan. So nanti mak akan tanyalah, minat ke subjek baca? Mana lagi minat, subjek baca ke subjek programming? Macam tu lah kan. Tapi kalau misal kata awak cakap, mak saya cuma minat security je, saya tak minat network. Ada tak mak? Kita UiTM tak ada. You nak security kena couple dengan network. Itu memang kita. Kalau you nak security saja, mak rasa IPTS ada. Mana tu? Open University. Open University ada. Tapi you need to bear the costing lah. Cost dia mahal sikit lah.
Macam tu. Sama juga ada yang kata, mak saya nak database je tapi saya tak nak sistem. Tak boleh. Kita memang you want the database, memang kita couple sekali dengan sistem. So nak tak nak memang kena ambil sistem dan database. Kalau you nak database saja, kena cari universiti lain. Kan, sebab bila kata degree tu dia dah lebih ke arah macam you nak proceed, you nak kerja apa. Kalau awak kata mak saya nak jadi network engineer, ambillah networking. Kalau rasa mak saya tak sukalah kerja kat panas-panas ni, tak naklah ambil, saya nak kerja kat office je, ambillah AI ataupun ISE. Sebab kalau networking ni selalunya dia kena buat side job. Kalau side job tu kalau panas-panas lah, hujan-hujan lah, kena panjat lah. Perempuan pun kena panjat juga. Kan, tapi ada je yang macam mak saya tak kisah, sebab saya memang tak nak dah tengok coding, tapi saya nak proceed dengan IT lagi. So dia ambil networking. Boleh lah, boleh je, sebab dia kata dia willing. Panjat-panjat kabel, tarik-tarik kabel tu dia kata dia willing. Okey lah, mak kata tak apalah. Gitulah kan. So jadinya untuk yang hari ni punya session, Alhamdulillah kita dah habis. So memang yang akan masuk kita punya open book quiz sampai multi processing tu sahaja. Okay, sampai multi processing. So macam mak katalah, kalau misal kata mak sempat untuk nak buat video about the memory enhancement. Okay, memory enhancement tu ialah yang satu lagi subtopik tu lah yang mak cakap tadi kan, dalam kita punya chapter 4. Ya, daripada chapter 3 Ajim. Daripada chapter 3, apa orang kata, yang dia punya intro tu kan, ada volatile, non-volatile, RAM, ROM, apa benda lah, gedebak-gedebuk tu, sampailah yang hari ni kita study. Kan, so yang macam sebelum ni load, add, store, multi-processing, ya betul, multi-processing yang tadi tu lah, multi-processing yang tadi. Okay, yang selepas tu tak adalah yang mak kata memory enhancement tu tak ada. Sebab tu mak cakap, kalau misal kata mak sempat buat video, tak apalah, mak akan bekalkan with all the material. So minggu depan you all cuma proceed belajar je dengan you all punya chapter 3 dengan chapter 4 tu kan. Sebab yang itu boleh apa orang kata, you can always watch later on kan, boleh belajar kemudian. Cuti raya pun macam tak cuti raya kan. Okay, so tak ada masalah lah. Cuma kalau misal kata tak sempat, dan kita buat satu kali kelas hari Isnin tu, lepas tu hari Rabu tu mak biarkan untuk kamu study. Cuma unless kalau kamu kata mak hari Rabu pukul 10-12 tu boleh tak kita online juga for those yang nak tanya soalan, pun boleh juga kalau awak nak ada option begitu. Bermaksud hari Rabu tu dia tak wajib, tapi mak online macam ni, mak online. So kalau siapa-siapa yang nak tanya, terus join the meeting dan boleh tanya dengan mak. Pun boleh juga daripada kamu nak tanya dekat WhatsApp kan. So mungkin makan masa untuk mak nak reply. Macam tu. Okay, last 1 minit untuk kalau ada nak tanya apa-apa soalan ke. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita boleh berhenti di sini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, thank you class. Bye-bye. Okay, welcome. Terima kasih, Mak. Pak Is, ya, sama.